Aku cari kat mana slide cikgu. Mabuklah cikgu pun. Ya. Kak. So, okay. Kalau tak awak kena ketik sikit lah. Okay. Ni bahagian A. Bahagian A ada 20 soalan objektif. Bahagian A ada 20 soalan objektif dan 20 markah. So sambil tengok slide ni, cikgu terangkanlah macam mana awak nak dapat soalannya. Okey, soalan bahagian objektif ni mudah. Ni soalannya, kalau awak tak print pun tak apa. Dalam ni cikgu display je soalannya. Okey. Soalan dia yang pertama, senang je, terus tekan calculator kan? So terus tekan calculator. Kalau awak tekan calculator, kena tahulah buat mas dia. Okey. Kena tahulah buat mas dia. So jawapan dia A. Yang ni tekan calculator je soalan nombor 1, tekan calculator je. Cuma kena tahulah kalau yang bahagian 2 kena guna board mas lah. Okay. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2, dia kata dalam satu mesyuarat agung, okay, ada 68 peserta perempuan, 24 peserta lelaki. Dia suruh cari peserta perempuan berapa. Okay. So kena tahu konsep peratus. Okay. Konsep dalam peratus macam mana, konsep dalam nisbah macam mana. Okey. Cara kira dia yang pertama yang ni. 32% tu dari mana datang 32 ni? Ni 68. 68 ni untuk perempuan. Okey, dia dah bagi dah 68 ni perempuan. So dia kata 32% baki dia lah. Sebab semua peserta mesti 100%. So 32 ni daripada mana? 100% tolak 68%. 68 ni yang ni perempuan. So dapatlah yang ni 32% ni adalah lelaki. Okey? Jadi awak kena kira macam ni lah. Kalau tengok cikgu ulang Kalau tengok dalam satu mesyuarat agung dia kata 68% pesertanya adalah perempuan. Jika 24 peserta tu lelaki, cari bilangan perempuan. Awak tahu 32% adalah perempuan. 32% perempuan pula. 32% lelaki. So baki ni perempuan. So kita nak buat macam mana bentuk nisbah. Okay. Nak buat macam mana bentuk nisbah. Sekejap ya. Alamak, saya hilang pula. Okay. Ni cikgu tunjuk kan. Cikgu nak padam ni sekejap. Cikgu nak padam yang cikgu conteng sekejap. Slow motion sikit lah. Baru nak. Mana pula hilang marker pen ni. Ni macam mana nak dapat 51 ni? Jawapan ni 51. Macam mana nak dapat 51 ni? So cikgu conteng kat atas Kalau 32% daripada satu nilai sama dengan 24. Jadi kita nak cari satu nilai ni. Ni cara macam sekolah rendah juga sama je. Okay, kita nak cari nilai ni. Katalah kita letak nilai ni X. So awak tahu X sama dengan jumlah semua orang tu 24 darab dengan 100 bahagi dengan 32. Okey? Dapat jumlah semua. Lepas tu kira lah 68% tu macam mana. Okey? Ada orang dia guna try and error je sebab ni bahagian A. Bahagian A ni cikgu tak berapa nak penting sangat lah. Sebab dia nak fokus bahagian C sebab nak dapat markah banyak kat bahagian C. Okey? Ni cara kira tak kisah bahagian ni. Sekejap bila saya menekan slide ni kadang-kadang tak bergerak. Sekejap Aduh, sudah. Okey, soalan nombor 3. Soalan nombor 3, gandaan sepunya terkecil. Dia bagi yang ni. Gandaan sepunya bagi 3 nombor ini adalah yang ini. Gandaan tu macam sifir makin banyak. Tapi untuk 3 nombor ni adalah 48. Yang mana mungkin? Okey, cara yang ini sebab soalan bahagian A. Cara yang ini yang pertama awak kena fikir 48 ni boleh dibahagi dengan yang ini tak? Boleh dibahagi dengan yang ini tak? Boleh dibahagi dengan yang ini tak? Boleh bagi dengan ini tak? Itu salah satu dia. Okey? Itu salah satu. Picit je kalkulator. Okey? Kalau nak kira, picit je kalkulator. Senang sangat. Sebab kalau nampak, Allah Akbar.
Okay, sorry. Terpatah balik pula. Okay, kalau nampak, memanglah terus jawapan dia. Okay, memanglah terus jawapan dia. Tengok, idea dia pun sama. Gunakan penyelesaian daripada jawapan. Daripada jawapan ni lah. Okay, daripada jawapan ni yang paling ketara, ni bukanlah. 48 tak boleh bagi dengan 15. Ni pun bukan. Ni pun bukan. So, mudah je. Okay, so mudah je. Apa dia keluar yang tu? So, mudah je. Yang ni clue dia, awak fikir 48 ni boleh bahagi dengan mana? A ke, B ke, C ke, D ke? Yang berikutnya, nombor 4. Soalan nombor 4, antara berikut yang mana integer positif? Okay. Integer, cikgu ingatkan, integer. Tak boleh pecahan. Okay. Tak boleh desimal, perpuluhan. Dalam integer ada nombor bulat positif dengan negatif sahaja. So, dua ni dah salah. So, dia tanya positif. Inilah. Apakah integer? Okay. Astagfirullahaladzim. Okay, yang ni pula. Pola nombor. Okay, pola nombor. Bila pola ni, okay, panduan untuk pola. Okay, panduan untuk pola. Bila awak tengok mula dia nombor ni kecil, makin lama makin besar. Kalau makin lama makin meningkat, operasi dia ada dua je. Tambah ataupun darab. Kalau tambah, peningkatan dia tak jadilah besar macam ni. Ni nampak ke darab lah. Kalau pola dia makin menurun, tolak ataupun bahagi. So yang ni ketara lah kita nampak adalah yang ni. Nak buat macam mana? Kalau awak tengok, peningkatan dia paling ketara nak dapat yang ni lah, guna yang ni. Cuba guna kalkulator, bahagi ni dengan yang ni. Awak dapat berapa? Okay. Pergi kalkulator, 6912 bahagi dengan 576. So dapat 12. Bermaksud, okay, awak akan tekan kalkulator, cikgu cakap tadi kan, awak akan tekan kalkulator 6912 bahagi dengan 576. Awak dapat 12. Bermaksud perubahan satu nombor ke satu nombor ini nak pergi sini kena darab dengan 12. Okay? Sebab ini nak pergi sini kita dapat darab 12. Kalau patah balik yang kat sini bahagi 12. Okay? Ataupun awak nak dapat X. Contoh awak nak dapat X. X sama dengan 576 bahagi dengan 12 atau 4 darab 12. Dapat dah satu. Okay? Dapat dah nilai X. Y pula ni darab dengan 12 atau ini bahagi dengan 12. Dia boleh dua-dua lah mana satu nak guna. So selepas awak kira, okay, selepas awak kira awak akan dapat, mak kenapa tak jalan ni? Sudah, hilang dah slide saya. Oh tidak. Ya, saya ni. Okay. Lepas awak kira, awak akan dapat yang pertama lah. Awak akan dapat Y sama dengan X dulu. X sama dengan 48. Okay, cikgu contoh sini Y sama dengan 6912 darab 12. Sama dengan 82. Okay, cikgu tulis baliklah. 44, 9, 2, 8. Ni tambahlah dengan 44. 48. Okay, tambah dengan 48. So, dapat nilai dia 82,000. Cikgu salah kira ke apa lah? Sekejap, tengok fikir. Oh, tolak. Sorry. Ni kena tolak. Cikgu salah. Tolak 82, 829, 44, tolak 48. Cikgu pun salah baca soalan. So, ini jawapan dia. Okay. Next. Ni laju sikit lah. Okay, soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ni, kalau awak tengok, ini adalah soalan algebra pecahan. Okay? Ataupun ayat dia yang elok dia, pecahan algebra. Pecahan algebra ni yang pertama kena guna JSTK lah. Gandaan sepunya terkecil. Ni cikgu tunjuk kat sini. Ni bawah dia P. So kita kena samakan dia punya penyebut. Jadi nak samakan penyebut, yang sini pun kena darab dengan Q. Yang sini pun kena darab dengan Q. Okay. Jadi 7 tolak 3Q darab Q. 3Q kuasa 2. Yang bawah ni kekal. P, Q.
Tak, okey. Tak adalah jadi Q. Kuasa 2 awak tengok yang mana satu jawapan dia. Itu je. Okey. Samakan penyebut. Patah balik pula. Okey. Samakan penyebut. Allah terjumpa kat sini. Ni samakan penyebut Tempat cikgu kira sama dengan slide pula. Okey. Samakan penyebut. Sekejap cikgu counting. Cikgu padam. Allahu Akbar. Okey. So tengok. Ni. Dia tulis pun sama Cikgu tulis pun sama. So sama je. Okey. Jawapan dia adalah. B. Senang je yang ni. Okey. Ni senang. Okey. Soalan nombor 7. Soalan nombor 7. Tingkatan 2 juga. Rumus. Okey. Tajuk rumus. Gantikan je. Gantikan tempat N ni. Dengan 3. Tempat M ni dengan negatif 1/2. Tempat N ni pun gantikan dengan 3. Gantikan. Okey. Gantikan. So kalau ganti, guna je kalkulator. Okey, guna je kalkulator. Tengok ni. Nilai M dah ganti dengan 3. Nilai M dah ganti dengan 3. Nilai N dah ganti dengan. Ni yang dia gantilah. So lepas ganti, picit je kalkulator. Okey. Guna je terus kalkulator. So jawapan dia. Wah. Jawapan dia adalah kosong. Kenapa kosong? Okey. Kalau kira pun yang ini. Sebelah sini kalau kira tanpa guna kalkulator pun 2/3 so akan jadi 6. Ni akan jadi 6. Tolak dengan 8, 2, 3, 6. 6 darab 6. Ni maksudnya 6 tolak 6. So kosong. Kalau tanpa guna kalkulator lah. Kalau awak tanya macam mana cikgu dapat ni, senang je. 2/3 darab dengan 9. Tolak dengan 16 darab dengan 1/8 darab dengan 3. Okey. So kalau awak tengok ni dapat 3. Ni jadi 2 darab 3 6. 2 darab 3 pun 6. Dapatlah kosong. Okey. Kalau tanpa guna kalkulator lah. Tapi awak insyaAllah guna kalkulator. Okey. Nombor 7, nombor 8. Okey. Nombor 8, dia ni pun masih rumus. Kalau awak tengok soalan macam-macam ni, kalau awak buka soalan SPM, okey, ni tahun last SPM KBSM, soalan dia pun sama. Dalam soalan SPM banyak yang macam ni, yang macam cikgu tunjuk sekarang ni. Okey? Jadi jangan awak kata, okey, untuk PT3 je lah, tak masuk kelas tak apa. Cikgu takut awak lupa nanti sebab tajuk ni dah tak ada dengan tempat kata 5. Kat rumah saya mendung, saya tak tahulah BTS hujan ke tidak. So takut nanti problem internet pula. Okey, daripada ramai-ramai dengan 3, baru ada 40 lebih je masuk kan. Dalam tu ada cikgu ramai juga. So kita tengok, okey, soalan dia beri yang ini ungkapkan L dalam sebutan M dan N. Okey, ini dia bagi. Okey, ni dia bagi Bila dia bagi yang ni yang dia. Soalan dia tanya sebenarnya soalan dia tanya yang ni. L sama dengan berapa? Di sebelah sini kena ada kena ada huruf N dan huruf N. Maksudnya M dengan N tu kena ada belah kanan. L tu seorang diri sebelah kiri. Okay. So Allah Akbar. Okay. Yang pertama yang ni lah. Tengok. Bila dibulatkan ni kan. Bawa ke sini. So step pertama. Ni. Okay. Step kedua berikutnya. Step berikutnya kalau daripada yang ni. Nak dapat jawapan ni. Nak buat macam mana? Jadi yang ini step berikutnya 3M kuasa 2 per N. N. 4 ni bawa sini. Okay. Per dengan 4 sama dengan L kuasa 2. So kita nak hapuskan kuasa 2 dia. So jadi L sahaja. Tadi awak kata cikgu kata nak kat kanan. Kanan kiri pun tak kisah. Tapi L tu nak duduk seorang diri. Jadi yang ni punca kuasa 2. 3M kuasa 2N per dengan 4. Kita dapatlah jawapan dia G. Okay. Okay, soalan nombor 9. Okay, soalan nombor 9. Soalan nombor 9, indeks bahagi. Okay. Cikgu terangkan indeks bahagi. Takut yang terlupa, takut yang bukan terlupa, takut yang berangan. Dia dah mula berangan nak tingkatan 4 kan. So cikgu, okay, padam sekejap sebab nak guna untuk conteng ni. Okay.
Yang ni, jangan lupa indeks bahagi. A, M bahagi dengan A, N. So, konsep dia adalah A, M tolak N. Ni jangan lupa. Ni konsep bahagi untuk indeks. Jadi yang ini. Nombor bahagi nombor. Tetapi dekat sini yang boleh menjerat pelajar adalah ini. 3 ni juga kuasa 2. Jadi 9. Okey. M ni 4 kuasa 2. Jadi M kuasa 8. Bahagi dengan 27. M kuasa 5. Okey. Jadi nombor bagi nombor lah. 9/27. M 8 tolak 5. Kita ambil yang kuasa ni. Jangan lupa. Jangan lupa. Kalau aktif dengan kindi, baru cikgu buat ulang Sabtu dengan Ahad kan. So sama dengan 1/3. M kuasa 3. Awak cari 1/3 tak ada. Yang ini sama juga dengan M kuasa 3 per dengan 3. Sama je. Okey, sama je. Kalau awak tengoklah, ni hukum indeks yang cikgu tulis ni. Okey, hukum indeks yang awak nampak terlindung warna kuning cikgu display ni. Ini hanyalah yang hukum ini sahaja yang ada dalam rumus. Okey. So hukum ni saja ada dalam rumus. 3 tu je. Jadi ni dia tunjuk bahagi dia, cikgu dah terang, tak apa. Awak boleh dapat pun, tak ada masalah. Okey, sama je. Ni jawapan dia Okey, next. Nombor 10. Okey, nombor 10 sudut. Okey, nombor 10 sudut. Okey, sudut ni tajuk form 1. Okey, tajuk form 1. Tajuk tingkatan 1 ni. Okey, dia kata dalam rajah ni JKLM sebuah heksagon. Okey, heksagon sekata. N dia sama dengan 6 ataupun bilangan sisi dia 6. PRL, PRL, yang mana PRL ni? PRL dengan KRQ. Ni dia cakap dua garis ni adalah garis lurus. Menunjukkan dia nak bagi tahu, nak perlu tak guna sudut pada satu garis lurus yang bernilai 180. Okey. Jangan lupa dekat chat tu cikgu Asparuh dah masukkan untuk kedatangan, dah masuk isi Okey. So dia kata nilai X kat sini. Okey, nilai X kat sini. So kita nak isi apa? Kita nak guna apa? Yang pertama kita kena guna yang ini. Ini rumus untuk cari semua sudut dalam. N ni apa? N ni cikgu tulis ni lah. 6. Kan? Kita nak cari satu sudut ni berapa? Satu sudut ni. Ni formula dia. Formula ni diberi masa periksa tapi kena tahu nak guna untuk apa. Takut formula diberi tapi awak tak tahu nak guna macam mana. Okay. So dah ganti nilai dia sebab hexagon. N dia 6. So dapatlah nilai satu sudut ni. Maksudnya semua sudut ni 120. Ni semua ni 120. Semua ni 120. Cikgu conteng kat ruangan ni lah. Okay. So nak guna dekat mana? Okay, kalau awak tengok. Dia tanya nilai X. X kat sini. Cikgu lukis X kat sini. Nak guna macam mana tu? Sedangkan yang kita cari dekat tepi-tepi ni. Nak guna macam mana? Okay. So tengok. Okay. Yang pertama sudut ni. Okay. Yang pertama sudut ni. Yang ditulis ni. Sudut ni. Cikgu lorek ni penuh Cikgu lorek ni. Ni 120. Jadi. Nak dapat 55 ni. 120 tolak 65. Dapatlah 55 ni. Okay. Dapatlah 55 ni. Cikgu lukis semula segitiga ni. Okay. Cikgu lukis semula segitiga ni. Dekat sini 55. Okay. Ini K. Ini L. Dan ini R. Kalau sambung sini. Dia tanya X dekat sini. So kita dah dapat sini 55. Nak cari apa lagi? Dekat mana lagi? Kalau awak tengok. Sudut ni. Ni. Garis ni. Dia potong dua sudut ni. Jadi awak boleh dapat dah sudut ni. Dah boleh dapat sudut kat sini. Berapa sudut dekat L tu ataupun sudut kat sini? Sama dengan 120 bahagi 2. Sebab semua ni 120. Okay, jadi yang ini adalah 120 bahagi 2. Sama dengan 60. Jadi cikgu tulis kat sini 60. Kenapa jadi 60 kat situ? Okay.
Kenapa jadi 60 kat situ? Sebab ulang Ni 120, kita pisah 2 dapat 60. Jadi apa peranan dia untuk dapat dekat X ni? Kalau selalu awak buat, awak tahu jumlah dua sudut ni. Okay. Jumlah dua sudut ni sama dengan sudut ni. Jadi X sama dengan 60 tambah 55. Okay. Jawapan jawapan dia adalah 115. Okay. Cikgu lukis balik kat sini Jawapan dia adalah 115. Okay, ni soalan polygon tingkatan 1. Kalau nak tanya apa-apa, awak type kat chat tu Cikgu menghadap notebook juga. So kalau ada dekat chat tu apa benda-benda, cikgu perasanlah sikit-sikit. Okay. Cikgu Separuh pun ada, Cikgu Nadia pun ada. Okay. So tengok Okay, soalan berikutnya, nombor 11. Ini adalah ketaksamaan linear. Okay. Ketaksamaan linear. Kod yang terlupa, kalau ni lambang macam tu lah. Lambang macam ni. Ini untuk kodok ni. Okay. Kalau lambang macam ni, so bulat macam ni. Dekat gambar rajah ni. Jadi dia tanya, ni apa? Awak tengok nilai cikgu bulat. Okay. Nilai cikgu bulat. So dekat tengah tu X lah. Awak cari nombor dia sebelah kanan 2, sebelah kiri negatif 1. Tapi lambang ni, cikgu sebut ni lambang untuk ni. Ni lambang untuk ni. Jadi awak nak pilih yang mana? Kan? Dia mesti nganga belah sana. Dia mesti nganga sebelah sana. Jangan terbalik pula benda tu. Okay? Kalau awak tengok yang ini, okay? Tak boleh dah. Kenapa yang ni tak boleh? Sebab ada ni. Ada ni Kenapa yang ni tak boleh? Sebab yang ni lambang dia macam tu. Jadi, bila bulat macam ni, kena cari lambang dua ni je. Tapi cikgu cakap kena nganga macam tu. Kan? So, tengok dekat nombor 2. Jadi, yang mana lagi tak boleh? Yang ni pun tak boleh sebab ada lambang ni kan. Jadi, 2 ni saja. 2 ni saja, kita tengok pula yang ini. Yang ini, tengok yang ini, tengok yang ini. Jadi, nampaklah kan? Allah Akbar. Okay? Jadi, jawapan dia B. Sebab yang ni, kodok atau kodok pula. Dia berjemput ni, dia jemput ni kan. So kalau donat, tak ada lambang sama dengan. Okay, jangan lupa yang tu. Benda basic je ni. Okay, nanti tingkatan 4 tengah 5, kena kira, kena lorek lagi. Okay, soalan nombor 12. Soalan nombor 12, linear. Form 1. Okay, persamaan linear tingkatan 1. Dia tanya apa nilai X. Okay, apa nilai X. Nak guna kalkulator pun boleh. Tak nak guna kalkulator pun boleh. Cikgu dah tunjuk jawapan dia. Tanpa guna kalkulator, awak akan kira macam ni. Okay, cikgu tulis 5X tolak 3 sama dengan 7 tolak 2 tambah X. Jangan lupa, ni darab ni jadi tambah. Jangan lupa. So, X bawa sebelah. Okay, jadi 5X tolak X sama dengan 7 tolak 2, 5 tambah 3 ni ni. Jadi 4X sama dengan 8, X sama dengan 2. Terus dapat jawapan dia. Okay, soalan nombor 13. Laju sikit lah. Okay, soalan nombor 13 Soalan nombor 13, dia sebut silinder penuh berisi yang ni. Dalam silinder ni ada air sebanyak 1100 cm padu. Ataupun kalau awak beli air, maksud dia kalau cikgu ajar tukar unit, dia adalah nilai dia adalah 1.1 liter. Okay. Kalau ni macam ni lah. Tengok dekat botol, awak beli botol besar 1.5 kan. Kalau orang belajar mat, dia tahu boleh agak. Okay, dia kata jejari ni 5. Jejari banyak ni 5. So, berapa tinggi? Dia tanya sekarang soalan dia, tinggi ni berapa? Ni berapa? Ni soalan dia. So, yang pertama, okay. Yang pertama, V ni dia beri, cikgu dah contek kat sini pula. V ni sepadu V ni sepadu. Sepadu ni V. Ini adalah J, jejari. Ataupun, kalau orang belajar bahasa Inggeris, R lah. Okay. So, ni formula dia. Formula ni diberi. Ni tertinggal pula J, botos. Okay.
Formula ni diberi. Cuma takut kerti guna tak kerti guna je. So, bila selalu buat soalan, insyaAllah kerti guna. Jadi, awak akan tulis, gantikan dalam formula. Okay. Ni dah ganti. Ini adalah V. Okay. Ini biasanya diberilah pi, gunakan pi sama dengan 22/7. Satu lagi nilai pi adalah 3.142. Tengok yang mana dia suruh guna. Kalau dia tak bagi tahu, awak bebas boleh guna mana-mana. Ini adalah J, kita nak cari sekarang T. Okey? Kita nak cari sekarang T. Kalau awak guna kalkulator daripada sini daripada sini ni darabkan. Jadi 1100 bila sebelah kanan darab dan sebelah kiri tadi bahagi. 5 kuasa 2, 25. Darab dengan 7, bahagi dengan 22. Boleh picit terus kalkulator. Dapatlah nilai dia. Okey. 1100 bahagi dengan 25, darab dengan 7, per dengan 22. Terus dapat nilai T. So, dapat 14. Okay. Kalau nak tahu betul ke tak awak kira tu gantilah. Ini 14, ini 5 kuasa 2, ini 22/7. Darab tengok benda ni. Dapat tak sama tak dengan ni nilai dia beri ni. Kalau sama, betul lah jawapan awak. Okay, 13. Dah dapat 13 markah kan? So, next. Okay, soalan nombor 14. Ni tingkatan berapa? Tingkatan 3. Okay. Bulatan, dalam bulatan kita belajar tangent. Bukan hanya tangent pada tajuk trigonometri. Tangent juga ada dalam tajuk bulatan. Okay. So tengok dia kata pusat dia dekat O, center dia O. So EG dengan FG masing-masing tangent ni. Ni dengan ni tangent. So bila dia bagi tu tangent, dekat titik ni pula. Okay. Awak dah tahu dah sudut apa yang awak akan nampak nanti. Okay. Sudut tegak. Kat situ sudut tegak, kat sini pun sudut tegak. Sama je. Okay. Sudut tegak. Jadi bila dah dapat sudut tegak, kita nak cari nilai X. Nilai X dalam ni. Okay. Nilai X dalam ni. Okay. Nilai X dalam ni. Awak tengok Bila awak dah dapat nilai tu, yang pertama. Okay. Kenapa ni jadi 70? Dari mana datang ni 70? Sebab ni 20. Ni sudut tegak. Okay. Ataupun kat sini pun sama 20 juga. Ni 90 sudut tegak. Jadi sudut kat sini 180 tolak 90 tolak 20. Ataupun awak boleh guna terus 90 tolak 20 dapat 70. Sudut ni sama dengan sudut ni. Okay. Sudut ni sama dengan sudut ni. Belajar kan? So kita dah dapat tu. Sekarang ni. Yang ni sama. Kenapa sama? Ni pun sama. Sebab jejari. So panjang dia sama. Automatik boleh dapat X kan? So X sama dengan Allah Akbar. X sama dengan 180 tolak dengan 70 bahagi dengan 2. Kenapa kena bahagi 2? Sebab dua sudut ni dengan sudut ni sama. Jadi terus dapat 55. Jangan lupa konsep dalam tangent yang pertama, yang ni sudut tegak. Okay. Lepas tu panjang semua ni samalah jejari macam jejari roda basikal kan? Rim basikal. Kalau rim motor tu tak semestinya ada panjang-panjang tu banyak. Okay. So next. 15. Okay. Soalan nombor 15. Okay. Kecerunan garis lurus melalui titik yang pertama dan titik yang kedua. Okay. So dia dah bagi kecerunan dia yang ini. Tajuk kecerunan kita dah belajar dalam tingkatan 2. Fokus kat tajuk kecerunan je. Dia tanya nilai K. So jangan lupa formula kecerunan. Ni diberi takut nanti awak lupa je. Sama dengan kecerunan apa? Y2 tolak Y1. Boleh terbalik pun boleh Per dengan X2 tolak X1. Kalau awak guna Y1 tolak Y2 per dengan X1 tolak X2. Okay. Sama ada apa maksud cikgu cakap X1, X2, Y1, Y2. Ini adalah X1, ini adalah X2. Ini adalah Y1, ini adalah Y2. So dapatlah nak cari K dia tu. Macam mana nak tulis. So awak boleh tulis K tolak 2 per dengan negatif 4 tolak negatif 3. Cikgu tolak titik ni ke tolak titik ni sama dengan 2. Jadi
K tolak 2 sama dengan, selesaikan ni negatif 4 tambah 3. So ini negatif 4 tambah 3. Jadi negatif 1. Jadi K tolak 2 sama dengan negatif 2. K sama dengan negatif 2 tambah 2. Tak ada pun jawapan kosong. Cikgu salah kira ke? Kat mana cikgu salah kira Sekejap. Cikgu salah kira ke? Apa benda yang cikgu salah ni? Negatif 4. Sekejap Macam cikgu salah kira je. Cikgu padam tak? Wah. Sekejap Cikgu padam sekejap. Okay, cikgu padam sekejap Takut cikgu salah kira. So K tulis kat sini lah. K. Apa yang cikgu salah K tolak 2 per dengan negatif 4 tolak. Oh, cikgu tertinggal negatif. Tolak dengan 3 berpasan. Sama dengan negatif 2. Cikgu tertinggal ni. Okay. So, jadi K tolak 2 per dengan negatif 4 tambah 3. Sama dengan negatif 2. Betul lah. Kenapa jawapan dia sama je jadi salah? Kecuali kalau merayu titik ni dan titik ni. Sekejap. Tak puas hati lah. Okay. Betul. Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. So ganti je. Apa yang tak kena? Ini negatif 2. M. So K ni. K tolak 2. Per dengan negatif 4. Tolak dengan negatif 3. Apa yang tak kena? Apa yang salah? Apa yang salah? Ada siapa-siapa kira sama-sama dengan cikgu? So dah ganti dalam formula. Tu dah M. Okay. So jawapan dia 4. Apa yang cikgu salah kira? Betul lah. Okay. So ini jadi negatif 2. Cikgu ajar, cikgu kira semua senyap je. Dah tidur dah anak murid ni. Okay. K tolak 2. Cikgu tulis banyak kali ni tak puas hati. Negatif 4 tambah 3. Negatif 1. So jadi 2. Negatif 1 dah negatif 2. 2. Sama dengan, betul lah. K tolak 2. Kat mana cikgu salah tadi? So K sama dengan 4. Betul jawapan dia B. Okay. Tak ada silap kat mana pun. Cikgu je tak perasan kata cikgu tak buat silap. Okay. Allah nak kena padam. Sekejap Padam sekejap. Padam. Slide. Jangan meragam slide. Erase all. Senang. Okay. So soalan nombor 16. Jarak. Ni pun, ni kecerunan. Ni tajuk kecerunan. Ni tajuk koordinat. Formula diberi. Dalam formula ni pun ada. Okay. Takut erti guna dengan tak erti guna je. Okay. Untuk jarak, formula dia yang ni. Ni pun diberi. Okay. X2 tolak X1. Kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1. Ni formula jarak. Okay. Dia dah bagi dah ni jarak dia yang ni. Ni unit yang ni. Dia tanya titik yang R1P ni berapa. So, cikgu display jawapan. Okay. Cikgu display jawapan nak kira macam mana. Sebab ruangan nak mengira sempit. Cikgu ganti Ini. Kena ganti Buat macam ni. Okay. Cikgu anggaplah ini X2. Dengan ini Y2. Okay. So awak akan tulis 6 tolak X. Okay. Kuasa 2 tambah Y adalah negatif 4 tolak Y. Cikgu ganti macam ni je senang. Sama dengan 14. Okay. Jadi cikgu salah. Tak salah kot. X1 tolak X2 jadi 6 tolak X kuasa 2 tambah dengan ni tertinggal negatif 4 tolak Y. Yang kira raju tu bolehlah kira sama-sama dengan cikgu. 14 kuasa 2. Okay. Dah habis dah yang tu bahagian tu.
Okay, harap-harap cikgu tak salah guna rumus lah. Cikgu pula salah guna rumus so jadi, lepas tu 22 kuasa 2 apa nak buat ni? Macam pelik je. Asal terpelik, cikgu salah ke? Oh, ya awak takut. Dengan lagi satu. Kalau awak tengok gambar rajah ni, um, gambar rajah ni. Okay, gambar rajah ni garis lurus tau. Jadi menunjukkan nilai Y dia adalah sama. Okay, nilai Y dia adalah sama. Kalau garis dia macam ni, okay, ni nilai X sama. Kalau dia bagi macam ni, katalah Q ni adalah 6 negatif 4. Kalau yang ni, nilai X ni sama 6 berapa. Jadi kat sini nilai Y sama. Jadi P ni, jawapan ni berapa, memang dah ada lah kat sini kan. Jadi jawapan kat sini mesti negatif 4 juga. Dan awak kena ingat, jawapan untuk X ni mesti kurang daripada yang ini, dari segi logik. Jadi kat sini dah boleh ganti nilai kat sini. Ganti nilai kat sini Jadi nak contoh kat mana ni penuh sangat. 6 tolak dengan X kuasa 2 tambah dengan sama dengan negatif 4 tolak jawapan Y adalah negatif 4. Okay. Kurungan yang ni lah. Kuasa 2 sama dengan 14 kuasa 2. Allah Akbar. Ceretiknya. 6 tolak X kuasa 2 sama dengan ini kosong. Sebab negatif 4 tambah 4 kosong. Sama dengan 14 kuasa 2. Kenapa cikgu tak pecahkan yang ni? Kembangkan. Sebab ini pun kuasa 2, ini pun kuasa 2. So samalah. Jadi awak boleh tulis 6 tolak X sama dengan 14. Okay. Jadi negatif X sama dengan 14 tolak 6, 8. Jadi X sama dengan negatif 8. Kena tengok betul-betul Ni cara mengira juga. Ni cara mengira juga. Okay. So sama je. Awak tengok betul-betul. Yang pertama dalam soalan ni. Okay. Dalam soalan ni cikgu nak ingatkan. Walaupun soalan senang. Takut awak tersilap je. Yang pertama soalan ni dia dah bagi garis ni. Garis lurus ni. Okay. Maksudnya jarak ini pergi sini adalah 14. Dan bila dia bagi macam ni, nilai Y ni dengan nilai Y dekat sini mesti sama. Okay. Kalau garis dia bagi macam ni lurus, nilai X yang sama. Tu kena ingat Dan bila awak kira macam ni, dah bentuk macam ni, awak tak payah nak darab 14 ni kuasa 2, yang ni pun awak jadi 36 bla 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 bla, jadi susah. Jadi bila dia dah kuasa 2 sama, jadi benda ni lah. Jadi bendanya mudah. Okay. Next soalan number 17. Okay. Dia suruh ungkapkan dalam bentuk piawai. Dalam bentuk piawai, so kira lah pergerakan dia ada berapa? 2, 3, 4, 5. So dah tahu dah kuasa 5. Positif kan? So ni dah bukanlah. Jadi 3.29 kuasa 5. Ni bukan sebab negatif. Ni pun bukan sebab negatif. Okay. Ni pun bukan sebab 3 je. Senang soalan ni. Okay. Soalan nombor 18. Soalan nombor 18. Luas seluruh darjah. Ni bentuk apa? Trapezium. Okay. Ni bentuk trapezium. Walaupun dia kata 2 segi 4. Dia kata segi 4 sama dengan segitiga kan, ada benda-benda kan. Dia kata yang ni segi 4 sama. Ni. Kalau dia kata segi 4 sama, kita label lah macam ni. Jadi kita pun ingat panjang dia berapa. Soalan dia bagi luas, dia tanya hitung panjang dalam cm bagi TU. Okay, dia tanya panjang ni. Panjang ni. Soalan dia, panjang ni berapa? Itu soalannya. Okay. Jadi, dia bagi seluruh rajah tu adalah 266. Okay. Rumus untuk rajah. Ni sebab segi 4 sama, 22, 14. Okay. Sebenarnya dia tanya hitung panjang T sampai ke U. Jadi yang ni kita dah ada 14. Kita tak tahu yang ni lah berapa. Jadi nak ganti dalam formula macam mana? Nak ganti dalam formula macam mana? Sebab dia kata
Kenapa tiba-tiba tulis 14X sama dengan 70? Tak ada nilai lain. Apa kaitan dia? Ni jawapan dia. Jawapan dia X5, tengok kena tambah Okey, cikgu tulis. Cikgu nak padam yang cikgu conteng ni. Macam mana nak padam, nak tulis kat mana? Okey. Formula trapezium 1/2 darab dengan panjang ni 14 kan? 14 tambah ni. Okey, X. Ada dua cara Ada dua cara. Ni X, dua-dua X. Tambah dengan 14 tambah 2X. Ni 14 tambah 2X tambah 14. Kalau awak tanya kenapa ada 2 kali 14. Ni 14 yang pertama. Ini 14 ni tambah yang ini tambah yang ini. Okey, darab dengan tinggi dia pun 14. Sama dengan nilai ini. 266. Okey. Jadi yang tengah ni dulu. Yang tengah ni dalam bracket ni kita darab dulu. Yang ni boleh simplify. Pemudahkan. Jadi awak akan dapat 14 tambah 14, 28. 28 tambah 2X sama dengan 7 ni darab kita buat sebelah lah. 266 bahagi 7. Okey? 266 bahagi 7. Apa benda tak kena ni, nampak sepelik je. Okey. 266 bagi 7. Oh, sebab dia dah darab. Boleh macam tu. Okay. So 266 sekejap kita 266 bagi 7 dapat puluhan. Tak betul je. Okay. So sama dengan 2X sama dengan 38. Ni dah bagi dapat 38 tolak dengan 28. Jadi X sama dengan 28 tolak 38 tolak 28 sama dengan 10. Jadi 10 bagi 2. Dapat 5. Ni sama je. Ni dia kira terus, tak tunjuk terperinci macam cikgu. Okay. Dah kira terus. Tak nak buat dekat slide banyak-banyak. Tak nak bergerak lah. Okay. Ni cara nak tulis lah. Sorry ruangan menjawab dia sikit sangat. So ni cara nak jawab dia. Jadi X sama dengan berapa? 5. Dia tanya, dia bukan tanya X, dia tanya panjang ni. Jadi panjang ni, panjang TU ni 14 tambah 5 tambah 5. Jadi 24. Terus jawapan dia. Okey. Terus jawapan dia. 24. Okey, soalan 19. Soalan 19 sudut juga. Sudut ni dekat garis lurus. Tajuk dia garis lurus. Tingkatan 1. Apakah nilai M? So senang je. Ni dah dapat nilai kat sini. Okey. Dah dapat nilai kat sini. Ini adalah 180 tolak 134. Dapat 180. Cikgu pun tekan kalkulator. Tolak 134. Allah Akbar, salah tekan. 180 tolak 134 dapat 46. Okey. Sama dengan 46. Kalau belah sini 90. Sebelah sini pun 90 lah. Jadi 2M sama dengan 90 tolak 46. Okey. Jadi 90 tolak 46 dapat 90 tolak 46 dapat 44. 2M sama dengan 44. M sama dengan 22. So jawapan dia B. Okey. Jawapan dia B ni Apa yang dia tulis, cikgu tulis sama je. Okey. So dapat jawapan dia 22. Okey, next. 20. Okey, ni tajuk apa? Trigonometri. Okey. Ni yang awak hafal lah. Kan awak hafal yang tu kan. Ni lah dia tulisnya. Jadi kita nak guna yang ini. Nak guna dekat mana? Okey, kenapa jawapan dia ada negatif? Selama ni awak buat tak pernah buat dia jumpa yang negatif kan? Sebab sudut dia dekat luar. Okey. Sudut dekat luar. Okey. Ni awak ingat tak lagi? So teorem Pythagoras pun ingat ke tidak? Jadi awak kena cari teorem Pythagoras dekat mana nak cari nilai NK. Okey. Awak nak cari nilai NK ni, nilai ni. Nilai ni sama dengan 34 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2. Dapatlah 30. Okey. Kenapa dia negatif? Kenapa dia negatif? Sudut ni, kita nak guna yang inilah. Okey, kita nak guna yang ini. Kita nak cari sudut ni. Dia tanya tangent X kan?
Ini sebenarnya cikgu tak suka nak terangkan sikit sebab dia terkeluar sikit dari silibus awak. Tak apalah. Okay. So, Allah Akbar. Jawapan dia negatif ni sebab dekat luar ni lah. Kalau awak dapat tangent ni opposite ni. Okay. 16 per dengan 30. So, awak akan dapat 8 per 15. Kat sini tak ada jawapan dia. Sebab sudutnya dekat luar ni. Tu yang jawapan yang ni. Cikgu tak nak terang panjang nanti awak confuse dengan apa yang awak dah belajar. Okay, bahagian B. Okay. Kalau cikgu tukar je soalan dia. Tak je kat sini. X ni senang. So, buang je negatif ni. Okay. Kalau tanya, cikgu ambil soalan ni dari mana ni adalah guru cemerlang kebangsaan Soalan dari guru cemerlang kebangsaan. Ada setengah soalan atau bahan tu kami beli. Bukan kami meminta macam tu je. Kena beli. Okay. Soalan bahagian B. Okay, bahagian A 20 markah. Kalau awak kira tadi, awak boleh dapat 18 ke, 17 ke, 15 ke minimum tu dah okey dah. Okay, bahagian B. Bahagian B soalan paling mudah. Kalau jawab periksa, buat bahagian B dulu. Okay. Bahagian B ni kadang-kadang dia tanya macam soalan sekolah rendah je. Okay, soalan yang pertama. Tulis nilai tempat. Dia ada dua perkataan. Nilai tempat, nilai digit. Okay. Kalau nilai digit, yang ini, katalah cikgu garis yang ni. Nilai digit 800. Tapi kalau nilai tempat apa? Nilai tempat ni 10 ratus. Macam tu. So nilai tempat yang pertama untuk 4 ni adalah 10,000. Jangan tulis 40,000. Okay, ni salah sebab ini adalah nilai digit. Soalan dia nak nilai tempat yang ni. So per 10 per 100 kan? Allah, apa dia? Okay, per 100. So setiap satu ni satu markah. Okay. Setiap satu ni satu markah. Dah dapat dah 2. Okay, next. 1B. Antara nombor berikut yang manakah bila dibundarkan kepada satu tempat perpuluhan jadi 6.0. Dia suruh tanda pangkah. Dia suruh tanda macam ni. Awak kena tanda macam tu lah. Okay, kalau bundarkan yang ni. 1 jadi tak yang ini? So ini jadi kan? Dia suruh pangkah ketik So yang ni jadi tak? Kalau bundarkan. Bila dibundarkan kepada satu tempat perpuluhan yang ni. Kalau bundarkan yang ni dia akan jadi 6.1. Ni tak. Jangan tanda apa-apa sebab tak disuruh. Yang ni so jadi juga 6.0. Yang ni betul. Ada pelajar dapat soalan macam ni. Dia pandai-pandai je. Orang suruh tanda pangkah. Dia pergi tanda sini right, sini pangkah, sini right. Percuma je awak tak dapat markah. Sebab awak tak patuh arahan. Walaupun jawapan awak betul. Awak memilih yang ini dan yang ini. Tapi awak tak ikut arahan dia. So awak pergi pangkah kat sini, yang ni salah lah. Dia bukan nak yang ni. Tu kena ingat ni antara yang kesilapan yang sering kali pelajar buat walaupun soalan tu mudah. Okay. Next Allah ada markah pula. Okay. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2, dia tanya sudut apa? Okay. Soalan nombor 2, dia tanya sudut apa yang sama dengan sudut yang dilabel. Okay. Sudut apa yang sama dengan sudut yang dilabel. Saya tak tahulah awak tengok ke tidak tuition online tu. Kalau sekarang dah seminggu 3 kali. Bagus jugalah sebab bendanya basic. Dia ajar benda basic. Saya suka juga tengok yang tu. Okay. Soalan nombor 2A dia tanya yang mana? Yang pertama, tajuknya awak belajar form 1. Okay. Ingat balik. Ingat lagi tak yang ni? Allah Akbar, sorry. Ingat lagi tak yang ini? Yang ini dengan yang ini. Okay. Macam tu kan? Ataupun bentuk ni lah. Ingat lagi tak? So dia tanya, yang mana satu? Namakan satu sudut yang sama dengan sudut B. Ni sudut ni. Okay. Sudut B ni. Awak nak pilih yang mana? Yang paling ketara. Kan? Ni selari. So ni sama dengan ni lah. Sudut sepadan kan? Sudut sepadan. Tapi kena tengok. Sama ke tak? Ni kalau bentuk Z. Okay. Kalau bentuk Z macam tu. Boleh sama dengan E. Okay. Tapi ada satu yang tak boleh pakai. Garis ni. Okay. Garis ni dengan ni tak selari
Jadi kena tengok betul-betul. Adakah B sama dengan D ataupun sama dengan E? Okay, kena tengok betul-betul So sama dengan ni. Ni tak boleh ni sebab kalau ni nilai dia lain Kalau nilai ni B tambah C bukan 180 Bukan 180. Cikgu ulang. B tambah C bukan 180 sebab sudut dia, garis dia macam ni. Bukan selari. Kalau selari, kalau selari baru dapat nilai ni. 180. Jangan silap Okey. Lepas tu G. G sama dengan apa? Okey. G sama dengan apa? Ni Z lah. Okey. G sama dengan apa? G sama dengan C ke? Kena tengok betul-betul. Ni benda simple Lepas tu F sama dengan apa? Okey. F sama dengan apa? Kalau kat sini nampaklah F sama dengan ni. Ni. Okey. F dekat mana? Kat sini. Ni sama tak dengan ni? Okey. Kena tengok betul-betul. Ni cikgu tak sediakan jawapan apa pun. Awak tengok betul-betul. Benda simple je. Ni adalah ulang kaji yang form 1 basic sangat. Okey. Okey, yang ni. Nama poligon. Gon tu. Kena tengok sisi dia. Allah, yang ni terbul pula. Sisi dia. Kena tengok sisi dia kena kira. Ni kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. 6 apa? Hexagon. Yang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7. 7 ke 8? 8. Okey. Salah pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8. Okey, Allah. 8 oktagon. Okey. Lepas tu yang ni. 1, 2, 3, 4, 5. Pentagon. Kan? Apa ni? Bila slide dia keluar ni. Kejap Dah slide saya. Okey. Lepas tu yang berikutnya. Okey. Yang berikutnya. 5. Yang ni tak ada gon jangan nak buat segitiga gon. Memang gon lah awak. Okey. Segitiga je. Okey. Segitiga je. Jangan semua ada nama gon awak pun nak buat yang tu gon juga. Memang kena ni. Soalan yang berikutnya. Pecahan. Soalan sekolah rendah je. Okey. Soalan sekolah rendah je ni. Okey. Soalan sekolah rendah je. Ni kalau salah lagi tak tahulah. Ni soalan sekolah rendah je. 3/8. Senang sangat. Yang berlorek je. Awak kata tanya macam ni ke cikgu Peter 3? Tak adalah soalan saya buat macam tu. Tapi ada je sebelum ni soalan Peter 3 tanya macam ni. Okey. Okey, yang ni nak padankan. Ada pelajar bila soalan dia padankan, saya ingat murid sekolah rendah buat lagi lawa daripada pelajar tingkatan 3 BTS jawab. Kalau padankan tolonglah guna pembaris elok-elok. Cikgu Rozita tunjuk memang tak guna pembaris sebab saya tak naklah guna pembaris atas tab ni kan. Dia awakkan garis lah. Sama sisi yang mana? Guna pembaris garis elok-elok. Okey, sama sisi. Sama kaki. Yang ini. Sudut tegak. So, 3 markah dah dapat kat sini. Senang-senang je kan? Okey, senang-senang je. 3 markah dah. 1, 2, 3. Okey, soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ni sedikit pengiraan. Yang pertama, cikgu terang dulu. Mod, apakah itu mod? Mod tu nombor yang paling banyak sekali dalam ni. Ada tak mod? Ada tak nombor yang paling banyak? Maksudnya dia muncul banyak kali. So yang muncul banyak kali 3 lah. Yang lain semua muncul sekali. So jawapan mod, jawapan untuk mod 3. Jawapan untuk mod terus 3 Okay. Okay. Jawapan untuk min. Min purata. Macam cikgu cakap, kalau purata kelas awak, markah dalam satu kelas nak tahu purata berapa, campur semua markah. Kalau dalam kelas awak ada 30, bagi dengan 30. So yang ni awak tambah lah. Tambah semua ni. Tambah ni, tambah semua ni. 8 tambah 10, tambah 3, tambah 6, tambah 3, tambah 5, tambah 7. Bagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 betul bagi dengan 7. Okay. Min jumlah semua. Jumlah semua bagi dengan bilangan data tu. Okay. Jumlah semua tambah lah. Bagi dengan 7. So awak akan dapat. Siapa ni? Aduh. Kenapa jadi begini? Sekejap ya. Letak balik pen. Nanti dia keluar yang lain pula. Erase all. Senang. Okay. Lepas tu. Okay.
Dah dapat min purata ni min purata. Tambah je. 8 tambah 10 tambah 3 tambah 6 tambah 3 tambah 5 dan tambah 7 bagi dengan 7 sebab jumlah data dia 7. Okey. So dapatlah nilai dia 6. Median apa? Okey. Median ni bahaya. Median ni penengah, duduk tengah-tengah. Tetapi ayat dia kena susun. Okey. Rearrange. Susun semula ascending ataupun descending. Menaik atau menurun. Okey. Awak kena susun semula. Yang kecil dulu ke yang besar dulu tak kisah. Awak kena susun semula. Okey. Nak susun macam mana? Median adalah nilai kat tengah-tengah tapi awak kena susun. Susun macam ni. Okey. Kalau awak nak susun 10 kat sini pun boleh. Sama juga. Ni susunan dia menaik. So kat tengah-tengah berapa? Tengah-tengah 6 lah. Kan tengah-tengah. So terus dapat jawapan dia. 6. Okey. So settle 5 soalan. Setiap soalan 4 markah. Betul kan soalan dia ada 5? Betul. Bahagian C. Tempatlah buat bahagian C. Okey. Soalan bahagian C. Bahagian C ni yang penting sebab bahagian C ni melibatkan 60 markah. Dan dia melibatkan pengiraan. Okey. Cikgu ulang, dia melibatkan jalan kerja. Pengiraan kena tip-top sikit lah. So awak tengok soalan pertama dia permudahkan. Okey. Permudahkan. Maksudnya tak nak macam ni. Kalau tengok soalan ni tajuk apa ya? Indeks. Sebab kuasa dia banyak ni, tajuk dia indeks. Permudahkan. Okey. Nak permudah macam mana? So awak tengok. Yang pertama. Okey. Ni cikgu tulis ni. So punca kuasa 29. Ni punca kuasa 29. Yang ni kenapa jadi macam ni? Okay. Sebenarnya awak boleh tulis macam ni. 9. Salah satu jalan kerja dia lah. P kuasa 4. Q kuasa 3. Ni punca kuasa Jadi dia akan jadi kuasa 1/2. Cikgu ulang balik. A punca kuasa 2A sama dengan A kuasa 1/2. Jangan lupa. Ini adalah indeks pecahan. Jadi awak dapatlah nilai yang ni. Daripada nilai yang ni, salah satu selain daripada cara ni lah. Awak akan buat 9 kuasa ni. Ni sama juga dengan punca kuasa 29. Okey, sama. Ni bukan A, ni nombor 9. Sama. Okey, jadi P 4. Ni kena darab lah. Tu yang jadi macam ni. 4 darab 1/2. Q 3 darab 1/2. Tu yang jadi macam ni. Jadi awak akan dapat. Ni simplify. Okey. Terus dapat jawapan. Ni simplify. Dapat 2. Ni 3/2. Macam ni lah jawapan dia. Okey. Dekat soalan ada markah 2 sahaja. Okey. Markahnya 2 sahaja. Sebab tu jalan kerja dia pendek je. Bila 2 je markah dia. Dekat sini 1. Ni 1. Ya Amar. Amar nak tanya apa-apa ke? Amar nak tanya apa-apa ke? Okey. Soalan yang berikutnya B. Okey. Gambar rajah dia macam tu. Okey. Gambar rajah dia macam tu. Dia kata rajah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak PQR QST sukuan. Okey. QST ni ni sukuan. So dia kata yang kita nak cari apa? Dia suruh kira luas kawasan belorik yang ni. Jadi konsep dia awak kena cari luas segitiga. Konsep dia yang ni awak kena cari luas segitiga ni. Okay. P, Q, R. Tolak dengan luas sukuan ni. Okay. Luas sukuan ni. Ni S, Q dengan T. Awak konsep dia yang tu. Okay. Dalamnya awak akan guna rumus segitiga dan juga rumus awak kena guna rumus segitiga dan juga rumus luas bulatan. Okay. Dia bagi jejari dia 7. Nak letak kat mana 7 tu? So 7 letak kat situ. Jejari 7. Okay. Sukuan. Ni sukuan segi 4.
Daripada satu bulatan kita ambil 1/4 je. So yang berikutnya, okay. Ni kena guna teorem Pythagoras. Kenapa kena guna teorem Pythagoras? Sebab kita dah ada panjang ni. Panjang ni kita dah ada. Kita nak cari tinggi ni. Luas segitiga setengah dah dapat dah tinggi. Jangan guna 20 ni. 20 ni nak guna untuk cari PQ saja. Jadi awak akan cari PQ. PQ sama dengan yang ni. Okay. Ataupun boleh juga ni potong ni. Letak terus kat sini square root. Boleh je. Dapatlah 12. Jadi awak dah dapat 12. Jadi awak tahu sini 5 lah. Kalau kat sini 7. Okay. Sini 5. Jadi dah dapat dah nilai yang tu. Luas kawasan berlorek yang cikgu tulis ni. Cikgu tulis bentuk gambar rajah ni. Cikgu tulis bentuk ni. So ditulis bentuk ni. So tinggal R pula. Okay. Luas kawasan berlorek sama dengan luas segitiga tolak dengan luas sukuan. Ni untuk luas segitiga. Tolak ni kat sini Okay. Soalan yang bentuk macam ni juga dalam SPM. Okay. Kalau tak percaya, awak buka lah buku soalan SPM. Awak cari je, Google je. Soalan SPM pun lebih kurang macam ni. Dia lagi susah lah. Kalau awak kata, dia lebih susah, nanti dia belajar. Tak belajar dah. Ni je awak belajar. Okay. So tolak dengan luas sukuan ni. Luas untuk bulatan. Okay. Luas untuk bulatan jangan lupa. Pi J kuasa 2. Kalau cikgu bagi sukuan macam ni, nak kira yang ni saja. Nak kira yang ni je. Jadi 1/4 darab pi J kuasa 2. Ni dah ada 1/4. Ini pi, ini J. Ini J So pergi cek kalkulator, terus dapat nilai dia. Okay. Allah Akbar. Terus dapat nilai dia. So nilai dia adalah 115/2. Awak boleh jawab dalam perpuluhan pun tak ada masalah. Nak tinggalkan pecahan macam ni pun tak ada masalah. Okay. Sebab dia tak minta pun jawapan dalam apa. Cuma dia cakap jawapan dia ni je nilai dia. Okay, next soalan C. Soalan ni, jap. Soalan yang ni 4 markah. Di mana 4 markah dia? Okay. Markah yang pertama yang ni. Okay. Markah yang kedua ni. Markah yang ketiga yang ini. Dan markah terakhir yang ini. Okay, 4 markah Kalau awak tengok tajuk hari ni kita belajar adalah teknik menjawab. Bila teknik menjawab tu maksudnya cikgu bagi tahu cara awak nak jawab. Bukan cikgu bagi jawapan sebenarnya. Cara awak nak jawab dan berapa markah awak boleh dapat. Tu sebenarnya teknik menjawab. Okay. Soalan yang berikutnya C. Okay. Ni tajuk rumus. Ungkapkan K dalam sebutan H dan J. Okay. Ungkapkan K dalam sebutan H dan J. Macam itulah K satu duduk seorang-seorang diri. Sebelah sini kena ada H dengan J. Okay. Tapi yang ni dia bagi senang je. K tu 5 je. Tak ada masalah apa kan. So senang je. So jadi 5 ni bawa sini lah. Jadi 5 darab, bawa ke bawah ni darab kan dengan 10 ni. Ni jawapan dia 1 markah. Ni 1 markah Okay. Yang kedua. Dia suruh cari nilai K. Jadi kena gantikan. Ni sebiji tajuk rumus, dalam tu ada linear. So awak gantilah. Tempat H ni ganti dengan 10. Tempat J tu ganti dengan 5. Okay. Negatif 5, sorry. Dah ganti dah. So dapatlah nilai dia. Lepas tu pergi cek kalkulator. Terus dapat jawapan dia. So soalan ni berapa markah? 3. Okay. Soalan ni 2 saja. 2 saja. Okay, betul lah. Soalan ni 2 markah. Sebenarnya soalan ni soalan ni 3 markah dalam pemarkahan tu salah sikit. Patutnya soalan nombor 1 3 markah. Soalan yang bawah ni bukan 4 markah C. Patutnya 3 markah juga. Ni 1 markah sahaja. Terus jawapan. So 2 markah lagi kat mana? Awak gantikan 1 markah. Terus jawapan ni 1 markah. Tu sebut. 2 markah lagi cikgu bagi. Okay, mah. Okay, soalan nombor 2. Soalan nombor 2 pun sama kalau awak tengok banyak-banyak soalan. 3 ke apa? Kebanyakan soalan dia melibatkan algebra linear. Itulah dia. Okay. So soalan nombor 2A. Okay. Kalau awak tengok weekend baru ni, dia ada terangkan mengenai kaedah kotak tau. Kalau awak tengoklah kembangan secara kaedah kotak. Okay. Kalau tingkatan saya ingat saya ajar siapa saya pernah tunjuk kaedah Jubin algebra.
Okay. Kalau dia ingat juga algebra tu kaedah kotak lah. So yang ni ni darab. Okay. Dah darab. 2/3 6. Ni jangan lupa negatif dengan negatif sebab tu jadi positif. Ni jangan lupa kenapa jadi positif, negatif tak negatif So terus jawapan dia. Okay. Satu lagi kaedah dia macam ni lah, kaedah kotak. Ni yang dia tunjuk ni kaedah kotak. Okay. Okay, soalan number 2B. Ni melukis. Ni soalan ni melukis. Aku pun duk fikir macam mana nak tunjuk melukis kat awak tak apa. Okay. Soalan number 2B ni melukis. Tajuk melukis ni awak belajar masa tingkatan 1. Okay. Di bawah tajuk segitiga. Banyak bawah tajuk segitiga dengan 1 tu geometri ke apa tak ingat. Okay. Tapi tajuk dengan 1 lah. Awak belajar macam mana nak lukis sudut 90, sudut 30, sudut 60, sudut 120. Okay. Pemisah antara dua sudut. Awak belajar yang tu Ni lepas tu dia suruh ukur. Awak kena bina segitiga ni. Lepas tu dia suruh awak ukur panjang. Okay. Alamak. Terkeluar pula soalan ni. Okay. Boleh buka sekejap. Okay. Tak apa. Kalau yang ini sebenarnya, sorry cikgu buat secara kasar je. Bila ruangan menjawab dia pun tak ada ni. Okay. Ni sebenarnya biasanya dalam soalan dia akan bagi awak nak sambung dekat mana. Ataupun kalau dia bagi kosong terus, ruangan tu kosong terus. Okay. Kosong terus, tetap kosong je. Awak nak lukis macam mana dalam gambar, dalam soalan awak dia bagi yang ni lah. Dia bagi ni dia bagi 9 ni. Dia bagi yang ni. Ini Q. Okay. Ini P, ni 9 dia bagi dalam kertas soalan awak. Jadi awak kena guna jangka lukis. Mata yang tajam letak kat sini, awak akan tanda kat sini 1. Okay. Lepas tu menggunakan jarak yang sama, awak letak mata yang tajam kat sini, awak tanda. Sorry. Sebelum ni awak kena tanda dulu. Buat lengkung dulu. Macam tu. Mata yang tajam, tanda sini 1. Lepas tu dari sini, tanda sini. Dapatlah ni 120 darjah. Okay. Salah. Sorry. Terkecil pula. Apa 120 darjah kecil ingat? Sorry cikgu tak pandai nak guna jangka lukis dalam slide. Okay. Kalau ajar dekat kelas tak ada masalah. Boleh guna jangka lukis tu je. Nak padam sekejap. Macam mana aku nak padam ni? Okay. Cikgu padam ni sekejap Clear all. Clear all dulu. Okay. Cikgu ulang Ni. Allah Akbar. Ni 9 cm. Ini P. Ini Q. Okay. Yang pertama mata jangka lukis awak kat sini awak buat lengkung. Cik tak apa lengkung. Okay. Lepas tu awak tanda. Dekat sini awak tanda lengkuk ni 1. Ni dah jadi 60 darjah. Lepas tu mata jangka lukis kat sini pula tanda ni 1. Dah dapat lah ni. Awak kena ukur lah ni. Ukur ni 8 cm. Tanda. Taris je. Ni mudah. Paling mudah. Lepas tu awak kena label. Ini R. Ini Q. Okay, ini 8 cm. Dan awak kena ukur sudut PRQ. Kat mana PRQ sudut ni? Kena letak jangka sudut. Awak kena ukur sudut ni. Ukur sudut ni berapa? Okay. Ukur sudut ni berapa? Cikgu tak buat nak bagi jawapan pun boleh. Cikgu tak melukis pun kat sini. Okay. Cikgu. Okay, tak apa. Kita buat soalan next Soalan next. Baru perasan soalan ni tak ada dalam bahasa Melayu ke? Inggeris. Itulah. Tak ada. Oh, dekat slide ni yang tak ada. Sorry Dekat slide ni yang tak ada bahasa Melayu. Dekat awak ada. Okay. Dalam kertas awak ada, dia kata dalam bahasa Melayu sebuah bakul 25 oren. Ni dalam sebuah bakul ada 25 buah oren. Okay. Buah oren ada 25. Buah apple, yang baki dia buah apple lah. Okay. Buah apple. So dia kata 2/3 daripada buah oren ataupun 12 biji. 2/3 ni sama dengan 12 biji. Elok. Dia suruh kira berapa biji buah apple. Okay. Dia suruh kira berapa biji buah apple.
Nanti awak tengok kenapa ya ada yang ni hijau dengan biru ni. Ni cara nak kira sebahagian dia. Sebab dia sebut 2/5. Cara nak kira pecahan senang macam ni. Ini ada 5 bahagian. So yang biru ni buat oren. Patutnya warna oren lah kan, baru nampak. Yang biru ni warna oren. Yang biru ni warna oren. Yang biru ni buah oren, 2/5. Jadi baki dia, dalam bakul tu baki dia yang hijau ni apple lah. Yang ni apple, yang ni oren. 2/5 oren, 3/5 apple. Okay. Kalau nak tulis boleh je. Ni adalah oren. Okay. Ini adalah apple. Okay. Oren ni kalau 2/3 adalah 12 biji. Okay. Dia sebut soalan dia. Jika, dia kata sekiranya 2/3 buah oren atau 12 biji berada dalam keadaan baik. Maksud dia 2/3 daripada 2/5 sama dengan 12 biji. So macam mana kita nak dapat bilangan apple? Okay. So tengok betul-betul Okay. Yang ni cikgu besarkan. Okay, cikgu besarkan. Harap awak nampak lah tulisan dia 12 ni tak berapa terang. Okay. 2/3 ni daripada 5 ni 2/5. So dia pecahkan benda ni jadi 3 bahagian. Dia nampak macam tu kan? So maksudnya dia tanda daripada sini sampai sini ada 12 biji. Ni berbentuk kita lukis lah. Okay. Berbentuk kita lukis lah. Kan? Jadi dia tanya sekarang ni kita nak tahu berapa harga pula. Berapa biji apple. Okay. So baki dia kalau 2/3, 12. So baki yang ni 6 lah. Kalau awak tanya, kenapa macam tu cikgu? Kenapa? Macam mana boleh dapat 12? Macam mana boleh dapat 6? Sebab kalau 2x sama dengan 12. So ni x lah. Kan 3 bahagian lah macam tu. Ataupun awak nak bentuk pengiraan tak ada masalah. Ni paling senang bentuk gambar rajah ni salah satu cara kira dia. Okay. Sekejap aku tunjuk jalan kira nak ni. Nak kira yang ni macam mana? Kenapa keluar 99 ni? Kenapa keluar 99 ni? Okay. Sebab 3 bahagian ni, cikgu tanda semua 3 bahagian ni 12, ni 6. So, 2/5 ni sama dengan 18 biji. Okay. Sebab dia kata 2/3 ni 12. Jadi senang lah nak dapat. Bila dah dapat macam ni, jadi 2, ini senang tulis macam ni. Ini 9, ni pun 9. Jadi semua bahagian ni 9, 9, 9. Berapa buah apple? 9/3. Okay. Boleh ke tulis macam tu dalam periksa? Cikgu takkan nak conteng macam ni cikgu. Mesti awak tertanya-tanya tu. Okay. So 2. Sekejap. Sekejap. Okey. Kalau cara lain mengira, cikgu padam ni cara lain mengira betul-betul awak nak buat, awak nak tahu sebenarnya, awak nak tahu berapa ataupun berapa jumlah semua buah. Okay. Ni kena tengok betul-betul tanpa melibatkan gambar rajah ni So awak kena buat ini dia bagi 2/5. Lepas tu dia kata 2/3 daripada 2/5 ni sama dengan 12. Jadi kita nak tahu berapa jumlah buah apple. Awak kena tulis macam ni. 2/3 daripada 2/5 daripada jumlah buah. Katalah cikgu letak jumlah buah ni. Kalau letak A, apple pula kan. Jumlah ni P lah. Jumlah J. Jumlah buah J. Okay. Sama dengan 12. So kita nak dapat jumlah buah ni J sama dengan 12. Darab dengan ni 3/5, 15. Bahagi dengan 2/2, 4. So awak boleh kira dah. 4. Okay. So ini bagi dengan 4 dapat 3. Salah kita kira. 4/1, 4/3. Okay. So jumlah semua buah dalam kotak tu, dalam bakul tu adalah 45 biji. So kita nak tahu berapa nilai ataupun berapakah jumlah buah apple. Ni jumlah buah dalam bakul. Jadi apple macam ni je. Apple sama dengan
3/5 darab dengan 45. Okey. 5 darab 1, 5. 5 darab 9 sama 27. Ni berbentuk pengiraan. Ni berbentuk gambar rajah. Kalau awak tanya dua-dua diterima ke? Dua-dua terima. Cuma awak tak pernah guna pun cara macam ni. So, jawapan dia adalah 27. Ada lagi tak soalan dekat situ berkait? Itu saja. Okay. Soalan nombor 3A. Okay, soalan nombor 3A. Ni cari kecerunan. Tadi dia bagi kecerunan. Ni cari kecerunan. So, tadi dia bagi kecerunan. Soalan dia, awak kena guna rumus lah. Okay. So, cikgu label X1, X2, Y1, Y2. Okay. Cikgu label X1, X2, Y1, Y2. Ganti dalam ni. Okay, ganti. X1 sama dengan negatif, Y2 sama dengan negatif 4. Y1 ni, ni Y2. Okay. Ni Y1. Ni X2. Nak ganti Ni X1. So, lepas tu dapat jawapan dia. Ish. Sekejap ya. Aduh. Apa terconteng macam ni? Okay. So, keluarlah jawapan dia. Negatif 1/3. Cikgu selit sikit. Awak dah tahu kecerunan ni negatif. Okay. Kecerunan ni negatif. Cikgu ulang sikit. Kalau dekat graf. Okay. Dekat graf. Ni garis lurus. Ni paksi X, ni paksi Y. Ni paksi X, ni paksi Y. Kalau negatif, graf dia macam ni turun. Turun kiri pergi kanan. Ni yang ni ni graf dia turun. Kalau yang ni positif. Kenapa graf dia turun? Okay, tengok secara kasar lah cikgu lukis. Secara kasar Secara kasar cikgu lukis. So, ni negatif 1. Okay. Ni titik ni. Katalah titik ni A. Ni A. Negatif 1, negatif 3. Ni pula 2 dengan negatif 4 ni. 1, 2. Okay, 1, 2. Ni negatif 4. 2 dengan negatif 4 kat sini. Kalau awak tengok. Okay, cikgu garis. Kan menurun ni. Garis ni kan menurun. Macam ni. Sebab tu jawapan dia kecerunan dia negatif. Okay. Ni cikgu selit sikit lah. Penerangan dekat awak. Okay. Soalan yang berikutnya. Okay. Rozita, tolong ulang soalan 2. Ulang soalan? 2. Dua soalan yang mana? Sekejap Soalan 2. Soalan 2. Tolong sekejap Soalan ni ke? Soalan fruit basket ni. Buah ni. 2. Soalan 2. Cikgu padam cikgu tulis mula. Tak nak guna yang gambar rajah, cikgu guna yang pengiraan Aduh. Tahulah cikgu ni selembab. Erase all. Okay. Yang ni cikgu tak buang. Okay. Dia kata, awak jangan kisah benda ni Okay. Dia kata dalam bakul ni, satu bakul ni, ada buah oren, okay, dengan buah apple. Okay. Buah apple ni ada 2/5 daripada jumlah semua. Ni dia beri. Okay. Buah apple pula, buah oren. Ni oren Oren. Oren ada 2/5. Apple pula mestilah baki dia 3/5. Okay. Nanti awak tanya kenapa 3/5? Katalah sebab satu pecahan tu nombor bulat kan, satu kan. Nombor satu ni kalau katalah cikgu jadikan satu ni 5/5. So dia pecah lah. Ini 2/5. Yang ni adalah 3/5. Tu maksud dia. Kalau awak tanya kenapa cikgu tulis apple ni 3/5 baki daripada yang ni. Tu settle yang tu. Okay. Yang kedua. Kita tak tahu berapa jumlah dalam ni. Tetapi diberi 2/3 daripada 2/5. Ni apple ni oren. Cikgu tak kira untuk yang lain pun. Cikgu kira untuk oren. 2/3 daripada 2/5. Apple ni adalah 12 biji. Tapi kita tak boleh kira macam ni je. Tapi kita kena kira jumlah dalam bakul ni berapa. Nak dapat daripada semua dalam bakul tu.
Okay, semua dalam bakul. Kita pun tak tahu jumlah oren berapa. Kalau awak nak tahu jumlah oren berapa, kena tahu dulu dia dah bagi yang elok je. Okay, yang elok ni 12 biji. Jadi dalam bakul tu ada oren yang tak elok. Jadi yang tak elok tu adalah 1/3 lah. Sebab 2/3 ni elok. Jadi yang ini yang awak kena mahir betul-betul. Okay, 2/3 darab 2/5 daripada jumlah buah. Okay, jumlah buah semua buah lah adalah 12 biji. Okay, jadi kalau dalam soalan ni boleh juga cikgu tanya awak, berapa biji buah tak elok? Berapa biji buah tak elok? Awak kena tahu jumlah semua ni dulu. Okay, jumlah semua ni dulu. Lepas tu dah dapat jumlah ni, dapat jumlah buah oren, dapat jumlah buah apple. Okay, yang ni awak, cikgu, tadi mungkin cikgu tulis tepat kot. So awak darab ni dulu. 4/3 darab 5, 15 kan? Yang atas dah atas lah. Darab daripada jumlah buah, okay, sama dengan 12. Jadi jumlah buah sama dengan 12 darab 15 per dengan 4. Pecik kalkulator pun boleh. Okay. Bagi dengan 4 dapat 1, bagi dengan 4 dapat 3. 3 darab 15, 40. Bermaksud dalam bakul ni, semua ni ada 45 biji. Okay. Kalau awak nak tengok, betul ke? Sekejap lagi kita dapat jawapan, kita boleh test dulu betul ke tidak. Sekarang ni awak dah tahu dah yang ini. Okay, ini adalah nilai untuk apple. Sekarang ni kita check betul ke apple. Untuk apple, sorry. Untuk oren. Untuk oren 2/5 daripada 45. Sama dengan, okay, 5 darab 9. Sama dengan 18 biji. Okay. Sekarang ni oren, cikgu dah kira. Oren, cikgu dapat 18 biji. Diberi yang elok 2/3. Cuba cikgu kira. 2/3 darab 18. Okay. 3 darab 1. Okay. 12. Betul. 2/3 ni diberi. So betul lah kita kira. Menunjukkan jumlah dalam bakul tu betul 45. Cuma cikgu rasa awak tanya, macam mana cikgu kira yang ini? Yang tu awak tertanya. Tu memang konsep dia lah sebenarnya. Jadi yang oren ni dah beres. Sama ada awak nak kira dapat nilai yang ini 45 kan. Awak dapat oren 18. Awak boleh kira juga apple. Apple macam ni ke? Okey. Apple, alamak salah kira. Apple. Okey. Sama dengan jumlah buah 45. Tolak 18 dapat 27. Atau awak kira 3/5 darab 45. Dapat juga 27. Boleh guna macam-macam cara. Cuma cikgu tahu awak konflik kat sini. Awak konflik nak tulis yang ini. Ni kena tengok betul-betul Soalan macam ni cikgu suka buat soalan ambil kena tengok betul-betul. Okay, sekejap padam ni. Patut tak nampak ada mesej kat sini. Okay. Dapat ke? Boleh ke? Tak bunyi suara tu boleh tu. Sakit keras paru yang tanya. Okay. Laju je ni. Tengok nanti conteng ada. Yang tadi ni tak ada masalah kan? Yang ni senang. Awak boleh buat. Ni. Next. Okay, locus. Okay. Soalan locus hari tu, soalan bahagian A. Soalan bahagian A pula. Soalan locus dan lagi satu kebanyakan cikgu dah kongsi blogspot yang cikgu Asparul punya. Dalam tu ada soalan ujian awak yang awak dah buat online tu, boleh cek balik lah. Dan kalau tak faham boleh tanya soalan mana awak nak bincang dengan cikgu awak So soalan locus. Soalan locus clue dia kena ingat macam yang mana satu bulat, yang mana satu garis, yang mana satu kena ingat macam tu Yang mana satu lengkuk, yang mana satu pembahagi dua sama sudut, pembahagi dua sama serenjang, kena ingat. Okey. Yang pertama dia sebut segi empat tepat A, B, C, D. Dah lukis kat bawah. Berpusat di O. Ni center dia O. Okay. E, F, G, H. Semua titik tengah ni E, F, G, H. Semua titik tengah. Bagi setiap sisi itulah. X ada 3 locus dia. X, Y dengan Z.
Okay, ada 3 locus. Dia kata lukis bagi X dengan keadaan OX sama dengan OE. X tak ada sebab kita baru nak cari X dekat mana. Tapi kita ada OE. Ni kita ada OE ni. Ni kita ada OE. Okay. Tapi kita bukan nak lukisan tu. Kita bukan nak lukisan tu. Apa yang awak kena lukis, sekejap Dato' Conteng nak kena padam sekejap. Awak buat ni. Iris all. Okay. Awak dah ada yang ni, awak letak mata awak punya jangka lukis. Okay. Mata jangka lukis dekat O. Mata pensel dekat sini. Buat bulat. Jawapan dia bulat lah. Jawapan dia bulat ni. Jawapan dia bulat ni. Okay. Maksudnya jari dia semua sama lah. Okay. Inilah locus X. Okay. Maksud dia kalau awak letak X kat sini. Katalah Cikgu Conteng ni. Katalah awak letak X kat sini. Jadi jarak ni. Dengan jarak ni sama. Tu yang dia nak fahamkan. Yang awak kena lukis yang bulat tau. Nanti yang awak jari cikgu lukis awak pun lukis senang kan. Cikgu nak terangkan je. Tu maksud dia. OX sama dengan OE. Kalau awak letak X dekat sini, ini pun masih sama panjang dengan ni. Awak letak X dekat sini, ini pun sama panjang dengan ni. Itu yang maksudnya titik yang bergerak. Ni maksud dia titik yang bergerak. Okay. X boleh ada dekat sini, X boleh ada dekat sini, boleh ada dekat sini, boleh dekat sini. Dengan syarat daripada O nak pergi X sama dengan nak pergi dekat E. Tu maksud dia. Okay. Ni jawapan yang pertama yang bulat ni. Okay. Yang Conteng yang lain-lain tu tak perlu Sekejap. Buat letak eraser sekejap. Mana saya punya eraser. Okay. Cikgu padam ni sekejap. Tak boleh padam ke? Hantarlah. Okay. Lepas tu, locus Y. Okay. Locus Y pula. AY sama dengan DY. AY sama dengan DY. Y tak ada. Tapi A dengan D ada. AY. Ni A. Kat sini. Ni A. Ni D. Jadi maksud dia Y kat tengah lah. Sebab kalau awak faham lah. Y ni kat tengah. A ni nak pergi ke sini. Ni Y. Y. D ni maksudnya ni kena sama dengan ni. Ni arahan benda ni. So awak garis lah. Ini betul-betul. Okay. So tulis locus Y. Okay. Dah dapat dah 2 bulat dengan garis. Nanti. Okay. Lepas tu locus Z. Ni locus Z pula. Dengan jaraknya sentiasa sama dari titik A dan titik C. Ini titik A. Ini titik C. Maksud dia tengah-tengah ni. Ni tengah-tengah ni. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat bagi sama tengah? Okay. Dari titik A dengan titik C. Kalau cikgu sambung A dengan C cikgu sambung guna dotted line Ada betul-betul sini. Bukan ni jawapan dia. Bukan ni jawapan dia. Okay. Bukan ni jawapan dia. Awak kena buat tengah-tengah dia. Tengah-tengah ni. Okay. Tengah-tengah ni macam mana? Awak nak garis macam mana tengah-tengah ni? Tengah-tengah ni maksud dia penjuru ni lah. Penjuru ni. Okay. Tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni. Penjuru ni. Dapatlah nilai dia. Sekejap Cikgu padam sekejap Sebab nak display jawapan dia. Ni cikgu terang je macam nak dapat. Allahu Akbar. Iris all lah. Okay. Okay. So yang pertama bulat ni. Untuk yang nombor 1. Allahu Akbar. Yang kedua. Okay. Garis hitam ni. Yang kedua. Untuk locus Y. Okay. Yang ketiga. Garis ni. Yang kuning ni. Walaupun tak pernah nampak lah. Garis ni. Okay. Kalau ikut dia kena buat segi 4 ni. Ada yang masalah sikit. Lepas tu dia tanya. Tempat pertemuan locus X dengan locus Y. X dengan Y sahaja. Tak ada kaitan dengan Z X dengan Y sahaja. X dengan Y ada berapa? 2. Kan? Ada 2 kan titik pertemuan dia. Satu. Ni. Satu lagi. Apa ni tak boleh nak slide ni. Bila saya slide je hilang. Sekejap Saya nak buang yang saya. Sorry. Bila saya slide je ada semua yang ni. Okay. Lepas tu. Hilang terus. Okay ni Ni dalam periksa tolong cikgu nak pesan kat awak. Dalam periksa awak kena letak ni macam ni. Jangan bulat saja. Jangan pemalas. Letak macam tu. So titik persilangan dia ada 2. Okay. Dan satu lagi clue dia. Kalau nak tahu jawapan dia lebih daripada 1 perkataan dia ni. Persilangan dia lebih daripada 1. Kalau dia tulis seterusnya tandakan
persilangan bagi lokus X dan Y. Tu maksudnya satu saja. Okey? Ataupun tanda semua lebih daripada satu. Biasanya macam tu. Kena tengok betul-betul. Okay. Soalan nombor 5. 5 dah. 5. Macam salah je. QR. Oh, slide ni yang salah. Tak apalah. Okey. Tak apalah. Okey, soalan nombor 4 patutnya kan? Dah terlajak. Bukan nombor 4. Ni soalan nombor 5. 4 belum. Nak cikgu terbalik ke? Tak. Lah. Okey, soalan yang ini. Soalan yang ini, cikgu pernah buat soalan percubaan dekat sekolah kita tau. Soalan ni. So tak ambil semula lah soalan ni. Cuma nak terangkan dengan awak apa yang awak kena label dekat gambar rajah. Okey, yang pertama dia bagi, ni kawasan padang sekolah ada 3 bahagian. Tempat lontar peluru, gelanggang bola jaring dan trek. Okey, dan trek bola jaring. Okey, kita ada lagi beberapa minit lagi. So, dia kata STUV segi empat sama. Ni segi empat sama. Okey. Segi empat sama. Kalau dah kata segi empat sama tu, kalau boleh label lah segi empat sama. Okey, label segi empat sama ni. Tak kisah nak letak apa pun, cikgu letak X. Sebab kita selalu guna macam tu kan. So, dia kata yang kedua. Dia kata satu lagi. Okey. Ni sebab dia bagi dekat sini. Gelanggang perimeter. Ni gelanggang bola jaring 240. Ni bola jaring. So 4X tambah ni. X tambah X tambah X tambah X. 4X Ni maksud dia X tambah X tambah X tambah X. 4X ni. Okay. 4X sama dengan 240. Okay. So yang pertama dah dapat apa nilai X 60. Kita dah dapat dah 60. Kita letaklah nilai 60 tu. Kita letak siap-siap nilai 60 ni. Okay. Letak label 60. Yang mana kita dapat 60, kita label. Semua nilai X jadi 60. Ni dah dapat ni pun 60, ni pun 60 kan. Okay. Dah dapat dah, kita dah cari dah. Lepas tu yang berikutnya, kita nak cari apa? Sebab dia tanya perimeter track 100 meter. Dia tanya perimeter ni. Perimeter yang dia tanya ni, perimeter PVSRQ. Dia tanya perimeter ni, kotak ni. Perimeter ni berapa? So kita dah dapat dah ni 60. Kita nak cari ni kenapa? Kita nak cari ni sebab kita nak panjang ni lah. Kita nak tambah perimeter ni, kita nak tambah panjang ni. Tambah panjang ni, tambah panjang ni, panjang ni. Jadi kita nak cari yang ni. Tapak untuk, kita guna teorem Pythagoras kan? So kita nak guna teorem Pythagoras, nak kira macam mana? Okay. Ni, teorem Pythagoras nak dapat 80 ni, teorem Pythagoras. Square root. Okay, sebab 100 tu dah diberi. 100. Okay. Tolak dengan 60. Ni kuasa 2 Sama je. Nanti awak tekan kalkulator, awak akan dapat 80. So dia punya perimeter senanglah. Senanglah. Awak boleh tulis macam mana pun tak kisah. Yang ni awak tahu 80 tambah 60. Awak boleh tulis, kalau jawapan dia tulis macam ni. Dia dah kira siap-siap 140. Okay, dia dah kira siap-siap 140. Okay. Kalau awak nak tulis ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Tambah ini pun tak ada masalah. Jawapannya sama saja. Jawapannya 400. Okay. So itu je. Soalan ni berapa markah? Soalan ni, tak boleh markah sini. Soalan 4 markah. Okay. 4 markah. Markah dia yang pertama, nilai yang awak dapat ni 1. Yang kedua, nilai ni. Yang ketiga, tulis ni. Yang keempat, jawapan ni. Okay. Ni K1. Ni K2. Pengiraan yang kedua. K1 juga. Satu lagi. Ini K1 lagi. Ini N1. Nilai akhir dia. Okay. 4 markah. Okay, next. Nak laju ni nak habiskan. Ni faktor ni. Okay. Faktor ni. Cikgu rasa kalau cikgu tulis dengan slide ni lagi cepat cikgu tulis. Okay. Faktor ni cikgu tulis kat sini. Nanti cikgu klik slide ni, dia keluar juga. Ni 6. Ni 12. Dua-dua boleh dibahagi dengan 6. So keluarkan 6. Okay. Ini ada P. Ni pun ada P. So keluarkan P. So 6 darab berapa? 12. 6 darab 2. P darab berapa nak jadi P kuasa 2? P darab P. Tambah dengan. Ni dah ada 6 P. 1. So senang lah. Allah. Sekejap
Apalah slide ni jadi macam ni. Baru nak mencuba guna slide ni. Ya Allah, ya Tuhan. Okay. So, dia buat macam ni. So, nampak ni dia pecah dua. Ni, yang warna merah ni bukan jawapan Yang warna merah ni penerangan. Okay. Yang warna merah ni penerangan. Dia nak tunjuk 6P faktor dia 6 dengan P. 12 pula dia ada 6 juga, dia ada P juga. Tu dia nak tunjuk lah. Allah Akbar, bila saya mula guna pen je. Dah ni, nanti saya nak lagi belajar lagi lah. Aduh, it's all. Okay. Terus dia jadi yang ni faktorkan. Ini pun ada 6, ada P. Tu dah jawapan yang ni. Sama yang cikgu tulis. Okay. Yang ni cikgu nak cepat lah. Okay. Yang ni awak boleh buat kaedah macam ni pun boleh. Kalau pandai darat silang tak kisah je. Sebab dia suruh faktorkan je. Okay. Dia suruh faktorkan je. Aduh. Kalau nak guna kaedah ni pun boleh untuk ni boleh juga kaedah macam ni. Ni Ni. Ni yang ni. Boleh je guna kaedah macam ni. Tak ada masalah. Sama je. Nanti awak akan buat ini darab ni. Maksudnya banyak kaedah. Paling senang direct je lah. Sebab satu markah je pun. Okay. Soalan yang kedua. Nak faktorkan yang ni. Nak faktorkan yang ni. Nampak macam mudah tapi susah kan? Okay. Adakah yang pandai tekan kalkulator nak buat macam mana ni? Okay. Nak buat macam mana yang ni? Soalan ni betul kan? Salah je. Cikgu salah. Aku tak betulkan soalan ni. Ya Allah. Okay. Okay. Soalan ni macam salah je. Saya tinggalkan soalan ni. Soalan nombor 4 bahagian 2 ni saya tinggalkan Okay. Kalau awak pergi kalkulator terus dapat juga. Tak apalah saya tinggalkan dulu. Nanti saya bagi kemudian. Okay. Ni sebab nak fokus dekat gambar rajah yang tak boleh nak tunjuk dalam kelas ni. Cikgu risaulah. Okay. Yang ni dia suruh lukis paksi pantulan. Okay. Dalam melukis paksi pantulan ni, PQRS ini adalah image. Cikgu label ini adalah objek. Awak nak lukis paksi pantulan. Okay. Ni jarak ni kena sama. Ni jarak ni. Jarak ni pergi ke sini ke sama. Jadi nampaklah awak akan guna pembaris garis je. Allah sengit. Sorry cikgu garis sengit. Awak kena garis betul. Penjuru awak akan kena garis betul. Okay, sampai mana, panjang mana garisan ni? Okay. Panjang garisan ni dengan syarat yang terakhir ni lepas. Kalau awak garis sampai sini saja pun betul. Tak ada masalah. Asalkan semua ni awak boleh tunjuklah kata sebelah sini dipantulkan ke sebelah sini. Okay. Tu yang pertama. Jawapan yang pertama yang ni. Jawapan yang pertama yang ni je. Okay. Jadi cikgu padam cikgu tunjuk daripada slide dia. Yang kedua. Dia kata kita nak buat trapezium yang kedua. PQRS yang kedua ni Yang kedua. Yang pertama yang ni. Tapi kita nak buat yang tu. Daripada yang ini. Dia di bawah translasi ini. Jadi maksud dia pergi ke kanan 1, turun bawah 5. Jangan lupa pergi kanan 1, turun bawah 5. Sebab negatif 5, turun bawah. So kira lah yang ni. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Bila awak tanda ni awak tulis siap-siap R. Dia suruh tulis macam ni, awak kena tulis macam ni. KQ pula. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah Q. Macam tu. Lepas tu P. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kalau awak dah boleh agak rupa dia, tak payah lagi buat yang berikutnya. Jadi awak dah nampak dah ini. So awak dah nampak dah rupa dia yang ni. Label kena lengkap. Label dia adalah, ini adalah R. R pula. S. Jadi awak kena letaklah tonjek dia. Ni rupa dia. Okay. Dan ada satu lagi. Sekejap. Ini jawab translasi. Okay. Sebab slide dia, jawapan dia salah dekat slide ni saya tak betulkan. Jawapan untuk slide ni salah. Sebab dia minta yang ini adalah image bagi ini. Image bagi ni Tapi slide dia bagi image yang ni. So saya tu tak nak tunjuk slide tu. Cikgu ulang. Soalan dia, soalan ini adalah image bagi yang ini. Tetapi jawapan untuk slide ni adalah Sekejap, tutup slide ni sekejap Okay.
Kalau awak tengok, ni slide dia. Jawapan dia adalah dia bawa daripada yang ni. Tu yang cikgu kata salah tu. Okay. Ni yang cikgu kata salah ni, cikgu tak nak tunjuk ni. Okay. Tak nak tunjuk sebab salah. Yang tu betul, yang ni salah. Yang kedua ni salah. Okay, yang kedua ni salah. Okay. Yang kedua ni salah. Cikgu tak nak tunjuk sebab salah Soalan yang berikutnya. Nak habis dah, nak habis dah. Allah. Okay. Encik Pravin, dia nak jual. Dia beli 2 guni kacang tanah. Kacang hijau. Okay. Kacang setiap guni tu ada 10. Dia beli 2. Okay. So setiap tu ada 10. So dia kata dia nak packing semula. Dia nak packing semula. So nak packing semula nak buat macam mana? Okay. Dia tanya. Dia sediakan 50 beg. Dia tanya soalan dia, adakah beg ni cukup? Jawapan yang pertama awak kena jawab juga cukup tak cukup. Lepas tu baru tunjuk pengiraan. Okay? Maksudnya, kalau kita lupa nak jawab, nak buat pengiraan, jawapan tu kena ada cukup tak cukup. So, okay. Yang pertama awak akan tulis yang ni. Ini sama dengan berapa berat dia. 210, 20 kilogram dia beli. So, kita tukarkan jadi gram sebab kita nak packing dia bentuk gram. Okay? 20 gram bahagi dengan setiap pack kecil dia 250 gram. So, dia dapat 80 pack. Okay. Dia dapat 80 pack. Dia sediakan 50 je. So, jawapan dia apa? Tak cukup. Okay? Jawapan dia tak cukup. Soalan ni ada berapa markah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soalan ni 3 markah. So, 3 markah dekat mana markah dia? Yang pertama, tak cukup. Ni kena ada. Tak cukup. Okay. Tidak mencukupi ke apa? Asalkan ada benda ni lah. Dia menjawab adakah yang ni. Kena jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, awak berjaya tunjuk pengiraan ni. Dan akhir sekali awak berjaya buktikan 80 paket yang diperlukan. Itu je. 3 markah. Okay. Soalan nombor 5. Tadi 5 dah. Cikgu salah ke? Okay. Ni titik tengah Okay. Ni titik tengah. Cikgu kira lah cepat sikit. Okay. Formula titik tengah. Ni formula titik tengah jangan lupa Titik yang hujung tambah titik yang depan bagi 2. Jadi cikgu akan tulis ni Ni titik ni. Cikgu kira sendirilah cepat. Jadi titik L ni titik L ni titik tengah dia. X dengan 2. Sama dengan titik K dengan titik M ni awak kena guna. X dulu. Negatif 1 tambah 5 bahagi 2. Lepas tu Y pula. 5 tambah Y bahagi 2. Jadi awak nampak nilai 2 ni. Okay, cikgu kotak nilai 2 ni sama dengan yang ini. Nilai X ni sama dengan yang bulat ni. Jadi awak boleh buat kat tepi lah. X sama dengan negatif 1 tambah 5, 4. Bahagi dengan 2. Jadi X dapat 2. Y pula 5 tambah Y per dengan 2 sama dengan ni sama dengan ni. Okey, sama dengan 2. Nak letak belah mana pun tak apalah. 5 tambah Y sama dengan 4. Y sama dengan negatif 1. Betul ke? Y sama dengan negatif 1. Salah je. Apa yang cikgu kira salah ni 4. Y sama dengan negatif 1. Apa yang salah? Satu. Betul. Betul ke cikgu kira ni? Pelik je. Cikgu ni pun mamai juga. Okay. Sekejap Y mana boleh negatif 1? Ni Y dah 5. Y 5 juga ke? 2. Sekejap cikgu cek. Betul dah Kak? Betul Berangan cikgu ni. Okay. Betul dah next. Nampak sangat lama. Tak nak tunjuk dia punya pengiraan lambat. Okay, yang ni. Yang ni dah ke belum? Okay. Ini belum. Berangan cikgu ni. Okay. Yang ni soalan dia adalah jumlah luas permukaan. Okay. Jangan lupa formula dia. Pi J kuasa 2 T. Ni formula apa? Isi padu silinder. Okay. Jangan lupa. Alamak hilang. Okay. Ni pi J kuasa 2T ni adalah isi padu silinder. So kalau luas permukaan formula dia apa? Formula dia
Selalunya pelajar terlupa dia guna yang ini. Ni salah. Yang pertama dia memang diberi formula kat awak tapi awak tertinggal nak kira bulat atas ni. Dengan bulat bawah ni. Sebab dia kata bertutup. Jadi awak kena kira tambah dengan formula dia adalah, cikgu dah jujur boleh slide. Aduh. Allah terconteng pula. Masya Allah. Okay, ni formula dia Ni formula untuk kira yang melengkung. Keliling yang melengkung. Yang ini kenapa 2 pi j, yang ini, yang bulat ni. Macam tutup tin susu tu. So ada 2 bulatan ni. Ni terus je, laju je. Sebab nak cepat. Yang ni terus guna formula rumus je. Okay. So, dia dah bagi dah guna yang ni. Terus je lah. Salin Sekejap. Saya ada kelas. Sorry saya ada kelas online. Saya ada kelas. Kelas online. Okay. Lepas tu, yang ni dah. Next. Okay. Yang ni cikgu tak nak tunjuk sebab koordinat sangat. Cikgu nak tunjuk graf. Persamaan serentak nak tunjuk tak kaedah penghapusan. Boleh? Cikgu tunjuk ni. Kaedah penghapusan. Pilih-pilih pula cikgu. Okay. Kaedah penghapusan. Maksudnya kita nak hapuskan salah satu. Okay. Kalau cikgu tulis Y sama dengan 8X tolak 26. Cikgu masukkan Y ni dalam ini. Ini namanya kaedah penggantian. Okay. Awak tak boleh guna yang ini. Cikgu terangkan sebab dia nak penghapusan. Okay. So penghapusan awak nak hapuskan salah satu lah. Kalau cikgu nampak nak hapuskan ni lah mudah, hapuskan X. So ini persamaan 1. Ni cikgu buang tak boleh guna yang ni. Ni persamaan 2. Jadi persamaan 1 kena darab dengan 2. So dia akan jadi 8X. Semua ni darab 2. Darab 2, darab 2, darab 2. Okay. So tolak dengan 7 darab 2, 14Y sama dengan 0. Ni jadi persamaan 3. Okay. Persamaan 2 yang asal 8X tolak Y sama dengan 26. Ni persamaan yang kedua. Penghapusan kita nak hapuskan X. So kita nampak yang ni bila dia punya dia punya ni sama, ni positif Jadi kita kena guna tolak. Nak tolak yang mana? Tak kisah awak nak tolak yang mana pun. Kalau tengok ni senang 26 tolak 0 lah. Ni tolak ni. Jadi cikgu tulis persamaan yang kedua tolak persamaan yang ketiga. Okay. So dia jadi 8X tolak 8X habis. Negatif Y tolak negatif 14Y. So jadi ni tolak-tolak tambahkan. Jadi 13Y. Tulis 13Y. Sama dengan 26 tolak 0, 26. Y sama dengan 2. Dapat dah Y. Okay. Dia tanya titik persilangan Dia tanya tentukan titik persilangan. Jangan tersilap titik persilangan nak kena tulis koordinat. Okay. Titik persilangan kena tulis bentuk koordinat. Okay. Lepas tu awak gantikan. Ganti kat sini lah senang. Okay. Gantikan. Nak tulis ayat elok-elok boleh juga. Okay. Gantikan. Y sama dengan 2 dalam dalam 2. So jadi 8X tolak 2 sama dengan 26. 8X sama dengan 26 tambah 2, 28. Nombor dia ganjil ke peliknya? 8X tolak 2 betul lah. Apa soalan dia ni? 8X, 26, 28. Okay. So X sama dengan pecahan 28 bagi 8, 28 bagi 8. Kalau cikgu kira salah cakap 28 bagi 8 bagi 8. Cikgu pun mabuk dah. Dapat 3.5, 3,5 lah. Okay, tulis 3.5 boleh je. Okay. Tak boleh tinggal jawapan macam ni. Sebab soalannya titik persilangan. So jawapan dia awak kena letak macam ni. Okay. Nilai X 3.5. Saya bukan kisah nilai tu. Saya nak cakap dekat awak, jawapan awak kena dalam macam ni. So nilai Y adalah 2. Kalau awak tak bagi jawapan macam ini, bermaksud awak dah kehilangan satu markah. Okay, ulang, awak dah kehilangan satu markah.
sebab dia suruh tulis titik persilangan. Okay. Soalan yang last. Cikgu nak buat graf last sekali. Okay, soalan graf. Last sekali. Okay. Ni soalan graf. Soalan graf. Sorry lah ya. Kalau awak tak print, tak apalah. Cikgu bacakan. Cikgu nak tunjuk kesilapan murid apabila dia buat graf. Cikgu nak tunjuk yang tu. Okay. Murid buat graf kadang-kadang cantik je. Tapi kesilapan dia masa buat graf tu apa? Sekejap. Mana soalan saya? Ni titik graf saya. Okay. Soalan saya, dia bagi nilai X, nilai Y. Dia label X dengan Y. Okay, ni tak boleh nak kecil lagi sebab ni slide. Okay, so dia suruh, dia bagi dalam tu skala. Skala untuk fraksi Y adalah 2 cm 5 unit. So kat sini 5, 10, 15, 20. Paling tinggi 21. So awak kena buat ni lah 25. Okay. Yang bawah ni pula negatif 5, negatif 10, negatif 15 dan negatif 20. Okay. So lepas tu label. Negatif 3, negatif 5. Tanda betul-betul Okay. Lepas tu negatif 2, 16. Negatif 2, 16. Kena kira lah ni 16. Okay. Negatif 1, 21. Okay. Cikgu buat soalan, awak kena lukis graf. Alamak. Pen saya dekat sini Lepas tu yang mana saya tekan jari semua keluar dot-dot dah. Lepas tu kosong dengan 20. Okay, kosong dengan 20. 1 dengan 13, 15, 13 kat sini. 5. Alamak, sorry. 5. Betul 5. Negatif 1 dengan 16. Betul. Lebih kurang cikgu salah tanda dot-dot banyak dah. 1 dengan 13. 13 dekat sini. Okay. 2 dengan kosong kat sini. Dan 3 dengan negatif 19 kat sini. Okey. Graf ni lengkung. Okey. Graf ni lengkung. Awak kena garis elok-elok lengkung dia. Okey. Kena garis elok-elok lengkung dia. Lengkung dia. Sorry cikgu garis comot macam ni. Tak pergi cikgu tunjuk graf yang lawa. Okey. Graf dia lengkung kat sini. Lengkung kat sini yang bahaya. Pen pun tak keluar dah ink dia. Ada. Ni. Garis sampai bawah ni. Graf dia lengkung macam tu. Lengkung kat sini yang kena jaga lengkung kat sini. Ni tak boleh nak gerak dah. Lengkung kat sini yang kena jaga. Okey. Lepas tu dia tanya, bila nilai X sama dengan negatif 2.6, 2.6 kat sini. Okey. Bila nilai X sama dengan negatif 6, berapa nilai Y? Awak kena tarik ni sampai bertemu baca. Y ni berapa? Okey. Kalau nilai Y sama dengan 0.7, sorry. Nilai Y berapa? Cikgu salah. Sorry, cikgu salah. Ya Allah. Ni salah. Dia kata nilai X berapa bila Y sama dengan negatif 2.6. Negatif 2.6 kat sini. Negatif 3, negatif 2.6. Lebih kurang macam ni Negatif 2.6, nilai X berapa? Awak kena baca ni. Ni kat sini. So awak kena baca nilai X ni berapa. Ni yang pertama. Yang kedua, bila X sama dengan 0.7. X sama dengan 0.7. Ni 0.7 lebih kurang kat sini lah. Okay. Awak tarik naik atas, bertemu. Baca ni berapa. Tu cara dia. Okay. So, Astagfirullahaladzim. Tepat jam pukul 11. Okay. So, ada beberapa lagi soalan. Tu kena cuba sendiri dan kena tanyalah. Dalam tu ada soalan trigonometri. Kalau boleh, hari Rabu petang cikgu tunjuk yang cikgu tak tunjuk lagi ni sikit. Lepas tu kita ulang kaji yang lain pula Okey, hari Selasa. Cikgu ada Selasa pula. Hari Rabu, kalau cepat awak ambil soalan sebab cikgu baru nak pergi stapler kat sekolah. Kalau sempat awak ambil, kita akan gunakan yang tu. Kalau tak, soalan tu akan guna minggu depan. Rasanya prefer guna minggu depan kot. Tak kerja sangat. Jadi awak boleh buat weekend. Okay, soalan tu ada kat sekolah nanti bila dah ready dekat guide baru cikgu-cikgu umumkan. Okay, tu saja untuk hari ni. Sorry kalau kelebut. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Oh, ya. Saya tak keluar.